Assalamualaikum, selamat datang ke ASR TV. So, perkongsian kali ini aku ingin bercerita mengenai apa yang terjadi dengan Sabah FC daripada 3 persembahan yang telah kita lalui. Kenapa 3, kenapa tidak 4? Kerana aku tidak ingin menyentuh sangat persembahan kita sewaktu menentang JDT. Tapi aku lebih ingin bercerita sewaktu kita menentang Kuala Lumpur, Kelantan dan juga Melaka yang memberikan kita persembahan yang tidak kita inginkan dan mata yang tidak sepatutnya kita miliki. Sekali lagi, aku merhatikan perlawanan ni, kalau boleh, aku nampak kita boleh membawa sebanyak 9 mata lah, lebih kurang macam tu, tapi itu tidak berjaya kita lakukan. So, apakah punca yang menyebabkan kita tidak membawa pulang 9 mata tersebut, or at least 7 mata daripada perlawanan tersebut? Maksudnya sama ada kita menang ketiga-tiga perlawanan ataupun kita menang 2 perlawanan seri 1. So itu adalah bagi aku perkara yang sepatutnya dilakukan oleh Sabah FC terhadap 3 pasukan tersebutlah. Jadi penceritaan aku ni, sebelum aku mulakan terlebih dahulu, aku ingin menjemput anda untuk subscribe SRTV. Kita cuba untuk target 10k di penghujung saingan Liga Super ni, insya-Allah di atas bantuan anda. Jadi jangan lupa untuk share SRTV kepada rakan-rakan anda, dan kepada anda yang ingin menjadi member SRTV, anda boleh lakukannya dengan menjadi member SRTV. Sekali lagi, dengan membuat pembayaran sebanyak RM5 bagi tiap bulan, anda akan mendapat kelebihan seperti penggunaan stiker dan juga emoji yang berbeza dan seterusnya. Di nama anda tu, di sebelah dia ada terletak berapa lama sudah anda menjadi member SRTV. So lakukannya secepatnya mungkin, dan jangan lupa juga untuk menekan butang notifikasi agar anda tidak ketinggalan untuk perkongsian yang seterusnya. So mungkin video ni agak cepat dan juga ringkas untuk aku lakukan. Sekali lagi, cara persembahan aku adalah freestyle. Aku tidak berdasarkan apa-apa note, tapi berdasarkan pemerhatian yang telah aku lakukan terhadap 3 perlawanan tersebut. So, aku mulakan dulu dengan apa yang ingin diperbaiki oleh inilah statement dikeluarkan Arthur Linus lah, yang beliau akan menumpukan untuk memperbaiki. Waktu tu Arthur Linus adalah head coach kita, adalah untuk memperbaiki pertahanan Sabah FC agar lebih ampuh dan juga boleh diharapkan. Dan itu memang terbukti lah daripada 3 perlawanan tersebut, di mana kita hanya bolos sebanyak 2 gol. Dan pada perlawanan tersebut aku memang memujilah apa yang ditampilkan oleh bahagian pertahanan Sabah FC. Ini adalah perubahan yang ketara dilakukan apabila telah menetapkan 2 defensive midfield di bahagian hadapan defender kita, iaitu Pelikanos dan juga Gary. Walau macam mana pun, Pelikanos tidak beraksi dalam satu perlawanan dan telah digantikan dengan Daniel Ting pada satu perlawanan tersebut. Tapi walau macam mana pun, penerapan untuk menggunakan double pivot defensive midfield beraksi di hadapan defender kita telah membuahkan hasil yang cukup bagus terhadap 3 perlawanan tersebut, dengan sekali lagi menidakkan peluang-peluang yang dimiliki oleh pasukan lawan. Tapi walau macam mana pun, apa yang paling ketara selepas perubahan yang dilakukan adalah ketajaman bahagian hadapan kita telah dikorbankan hasil daripada penerapan sistem baru ni, di mana kita gagal untuk menjaringkan sebanyak gol yang sepatutnya kita, sebanyak peluang yang kita miliki pada perlawanan tersebut. Di mana daripada 3 perlawanan ini kita hanya mampu menjaringkan 2 gol. Buat masa ni, ini adalah merupakan pasukan yang kita adalah merupakan antara pasukan yang mempunyai kadar jaringan dan chances yang cukup kurang jika dibandingkan daripada pasukan-pasukan yang lain. So ini adalah isu yang ingin aku ceritakan sebenarnya, benda yang ingin aku terangkan kepada anda sebenarnya, dan aku berharap juga akan diberi perhatian oleh pihak-pihak yang tertentu lah. Maksud aku tu, of course, management Sabah FC dan juga coaching Sabah FC. Di mana pemerhatian aku yang aku nampak di sini, hasil daripada penggunaan 2 defensive midfield ni, kesinambungan di antara midfield dan juga striker telah sekali lagi telah dikorbankan, menyebabkan pergerakan bola tersebut agak sukar dilakukan kerana kita tidak mempunyai dedicated player untuk menggerakkan bola tersebut. Menggerakkan, maksud aku ni, kita tidak mempunyai dedicated player yang membuat ball progressing. So antara individu yang pada masa sebelum ni aku tidak rate dia as a good player, tapi setelah kehilangan beliau, baru aku rasakan kepentingan beliau bersama Sabah FC, iaitu Telmo Castanheira. Kalau kamu tengok video sebelum ni,
Aku memang tidak berapa rate Telmo Kasihera selaku midfield dan juga playmaker Sabah FC. Aku ada menyatakan beberapa reason aku lah sebelum ni, tapi again setelah kehilangan Telmo Kasihera ni barulah aku merasakan betapa pentingnya keberadaan beliau di dalam skuad Sabah FC, especially untuk pergerakan di bahagian midfield ni, kerana beliau adalah individu yang mampu boleh membuat ball progressing dan pintar untuk menghantar bola tersebut dan juga membuka ruang kepada pemain-pemain Sabah FC. Tapi dengan kepakaran beliau ni sebenarnya ia dibantu oleh pemain yang berada di bahagian hadapan kita, seperti sebelum ni kita ada Roman Makado, Sadir Ramdhani, kita ada Jilton, kita ada Taiki Kagayama. So penama-penama tersebut telah memberi contribution yang besar tentang cara dan juga visi yang diberikan oleh Telmo Kasihera. Mereka dapat menyempurnakan apa yang telah dirancang oleh Telmo Kasihera pada bahagian tengah. Dan hasil daripada ketidakberadaan pemain tersebut dengan menetapkan pula, aku nak akan sentuh sangat TNA di sini, tapi aku lebih menyentuh kepada dua winger kita setakat ni, iaitu Jaffrey dan juga Darren Lock. Again, kemampuan mereka adalah untuk beraksi di beberapa position, tapi not a natural position for them. Membuatkan mereka tidak boleh menyempurnakan tanggungjawab tersebut, tidak boleh execute tanggungjawab tersebut dengan sempurna seperti mana yang telah dilakukan again oleh pemain-pemain yang telah aku mention sebentar tadi. Dan tidak menggunakan pemain-pemain yang berada di natural position tersebut untuk beberapa siri perlawanan ni adalah merupakan satu decision yang bagi aku cukup salah telah dilakukan oleh head coach kita. Sekarang ni aku tak tahulah sama ada JP ataupun Alto Linus, kerana sekali lagi benda ni telah aku sentuh technical area. Alto Linus lebih aktif, tapi kalau dari segi jawatan, JP adalah head coach. Cuma sekarang ni again kita tidak tahu siapa yang sebenarnya frontman untuk bahagian technical area Sabah FC ni. Okey, dengan penggunaan dua pemain tersebut, ianya tidak berjaya memberikan hasil yang sepatutnya untuk Sabah FC, dan aku heran kenapa pemain-pemain yang natural berada di position tersebut tidak digunakan sekerap yang mungkin. Sekerap yang mungkin tu maksud aku adalah seperti Farhan Ruslan. Yang tidak digunakan di sini aku katakan adalah pemain seperti Kumaran. Agak kecewa kerana aku tahu kedua-dua pemain ni boleh memberikan mampu untuk mengubah permasalahan Sabah FC ni, walaupun dia macam awal aku katakan kerana Kumaran pun tidak diturunkan untuk beberapa perlawanan ni. Tapi seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, aku memuji apabila Farhan diturunkan. Dia banyak memberi perubahan di bahagian wing Sabah FC, especially apabila beliau dideploy di sebelah kanan. Beliau sendiri telah memberi beberapa contribution dan peluang yang cukup bagus serta larian yang cukup bagus untuk cuba mengucar-ngacirkan dan cuba mencipta peluang gol untuk Sabah FC. Tapi again, Farhan Ruslan tidak diturunkan dengan jumlah masa yang cukup banyak seperti mana yang selalu kita saksikan. Perubahan untuk kemasukan Farhan Ruslan mungkin dilakukan pada minit ke-60, minit ke-70. So berapa minit saja yang Farhan ada untuk membantu Sabah FC. So di sini mungkin juga aku akan salah, tapi aku setakat ni mengatakan perlu kita meletakkan Farhan Ruslan di position tersebut. Bukan sekali lagi aku menidakkan Darren Lock, kerana Darren Lock seringkali beraksi di position tersebut, tapi apa yang dikatakan sekali lagi, Darren Lock tidak natural berada di position tersebut. Aku lebih ingin melihat Darren Lock berada di position natural beliau as a striker, kerana aku yakin sekiranya beliau diletakkan di bahagian hadapan, mungkin beliau mampu untuk convert peluang tersebut menjadi gol. Maksud aku, sekiranya beliau berada di hadapan, chances kita untuk menjadikan gol lebih tinggi sekiranya Darren Lock berada di bahagian hadapan. Itu yang ingin aku katakan di sini. Dan aku juga ingin melihat kemungkinan besar kita mampu untuk membawa masuk satu lagi pemain di transfer window Januari yang akan datang, sama ada lokal ataupun import, untuk memperbaiki lagi kedudukan bahagian winger kita ni. Itu saja. Tapi kalau tidak mampu, sekali lagi mengatakan, berilah peluang kepada Kumaran, berilah peluang kepada Farhan untuk mereka membuktikan kemampuan mereka di formasi baru Sabah FC ni. So itu adalah benda yang aku rasa kepincangan yang dimiliki oleh Sabah FC sekarang ni.
Kerana sekali lagi dalam perlawanan bola sepak bagi aku, battle yang paling penting adalah di bahagian tengah. Kerana bahagian tengah ni lah yang menggerakkan sesuatu pasukan tu. Sekali lagi, bahagian tengah kita agak pincang setelah ketiadaan Telmo Castanheira. Kita menggunakan double pivot. So double pivot ni sekali lagi ini diberi kepada defensif, tapi defensif midfield kita seperti Gary dan juga Pelicanos menjalankan tanggungjawab mereka cukup bagus untuk bertahan, tapi tidak cukup kreatif untuk menggerakkan bola ke depan membantu bahagian hadapan kita. Itu benda yang tengah. Tapi sekali lagi bila masuk ke bahagian hadapan, aku telah membincangkan anda di mana pula kebincangan kita bahagian hadapan. So kesinambungan untuk midfield dan juga sekali lagi kesinambungan untuk midfield dan juga forward kita tidak ada kesinambungan, tapi sekiranya benda itu boleh dilakukan. Masalahnya pula bahagian hadapan kita tidak mampu untuk create dan juga convert the chances untuk menjadi gol pada perlawanan tersebut. So itu adalah perkongsian aku untuk share kepada anda mengenai permasalahan yang kita miliki sekarang ni. Jika aku sentuh pula mengenai perlawanan JDT, di mana mereka telah mengeksploitasikan kita punya kelemahan ni dan didominasi penuh telah dilakukan oleh mereka untuk JDT di bahagian tengah. Seperti mana yang aku katakan tadi, kita tidak mampu untuk mengawal bahagian tengah dan kelemahan tersebut telah dieksploitasi sepenuhnya oleh JDT, membuatkan result tersebut telah terjadi. So sekali lagi, kalau kita membenarkan lagi masalah ni berterusan, aku pasti untuk perlawanan akan datang akan terus menjadi sukar untuk kita mendapatkan gol dan juga memiliki mata yang kita inginkan. So itu adalah perkongsian freestyle aku untuk anda semua. Jadi bagaimana pula pendapat anda? Adakah anda merasakan tanggapan aku ni tepat ataupun anda rasa salah? Sebenarnya ada lagi bahagian lain yang perlu diperbaiki sebenarnya untuk menguatkan Sabah FC ni lagi. So letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.